Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan membicarakan mengenai sebuah topik yang amat popular di kalangan masyarakat kita pada hari ini, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, iaitu mengenai COVID-19. Seperti yang kita sudah sedia maklum, COVID-19 merupakan sejenis virus yang datangnya daripada haiwan. Virus ini amat berbahaya, bahkan boleh mengundang kepada maut. Merujuk kepada Worldometer setakat 8 April 2020, statistik hari ini menunjukkan seramai 1,431,691 orang yang telah dijangkiti virus ini. Seperti yang kita lihat, bilangan pesakit COVID-19 ini meningkat dari masa ke masa secara mendadak di seluruh dunia. Justeru, sebagai masyarakat yang prihatin, elakkanlah diri kita daripada keluar rumah sekiranya kita tidak ada urusan-urusan penting untuk dilakukan. Patuhilah arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau dikenali sebagai Movement Restrict Order MRO. Sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Seperti yang kita lihat, Perintah Kawalan Pergerakan ini telah memberikan banyak masa lapang kepada kita. Gunakanlah masa ini dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita leka dan lalai dengan masa lapang yang kita ada. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang berbunyi, ni'matani bangbunun kasirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, iaitu nikmat sihat dan nikmat waktu lapang. Sebenarnya, di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini, terdapat banyak perkara yang boleh kita lakukan. Yang pertama, sebagai seorang Muslim, kita perlulah tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita terlalu leka dan lalai serta terlalu mencintakan dunia sementara ini. Sedarlah, dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sementara dan akhirat jualah kekal selama-lamanya. Yang kedua, gunakanlah masa ini untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim kita bersama keluarga tercinta. Bagi mereka yang bekerja pagi dan petang, inilah masa yang sesuai untuk kita bersama dengan isteri dan anak-anak. Ambillah masa ini untuk kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mendengar masalah-masalah yang dihadapi anak-anak serta luahan dan keluhan daripada hati mereka. COVID-19 ini juga tidak menghalang kita untuk terus menyambungkan tali silaturahim dengan ibu bapa yang berada di kampung dan saudara mara yang nun jauh di sana. Kita boleh menggunakan pelbagai aplikasi yang semakin terkenal pada hari ini seperti WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram dan sebagainya. Yang ketiga, inilah masa yang terbaik bagi seorang Muslim untuk muhasabah diri tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita lihat, virus COVID-19 ini merupakan satu ciptaan Allah yang sangat kecil, tetapi sekecil-kecilnya ia mampu memporak-porandakan satu dunia. Memang Allah telah menyebutkan bahawa kita manusia, kita merupakan sebaik-baik ciptaan yang telah Allah ciptakan. Tetapi janganlah kita sombong, janganlah kita leka dan alpa. Kita manusia, kita banyak melakukan kesalahan dan kesilapan. Kita leka dengan dunia sementara ini. Cuba kita renungkan kembali, sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan dan berapa banyak ilmu yang telah kita sampaikan kepada orang lain. Kita renungkan kembali. Kita perlulah mengingat bahawa kesudahan setiap manusia itu adalah kematian. Sebagai seorang manusia, janganlah kita takut akan kematian, bahawa kematian itu pasti. Tetapi perkara yang perlu kita takutkan ialah bagaimana cara kita mati, bagaimana akhir hayat kita nanti. Dan yang keempat, inilah masa yang sesuai bagi para hafiz Al-Quran untuk mengulang kembali Al-Quran. Ambillah masa ini untuk kita gunakan bagi mengulang kembali hafalan-hafalan yang telah kita lupakan. Ingatlah,
Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran itu akan menjadi hujah untuk kamu atau ke atas kamu. Dan yang kelima, sebagai seorang Muslim, janganlah kita sesekali pun meninggalkan solat. Hal ini kerana solat itu dapat mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salat, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Salatlah dengan khusyuk sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Jibril datang bertemu dengan Rasulullah, lalu menanyakan mengenai iman, Islam dan ihsan. Apabila Jibril menanyakan kepada Rasulullah mengenai ihsan, lalu Rasulullah menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia Maha melihat engkau. Dan yang keenam, bagi mereka yang berada di rumah, ambillah peluang ini bagi membantu ibu dan ayah. Luangkanlah masa dengan mereka. Janganlah kita asyik leka dengan bermain gadget dan sebagainya. Bantu mereka apa yang perlu. Sayangilah mereka kerana kasih sayang mereka itu tidak ada tolok bandingnya. Hargailah mereka selagi mereka ada. Ini bertepatan juga dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kesimpulannya, jadikanlah perintah kawalan pergerakan ini sebagai satu asbab kita lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Ilahi. Jangan kita menjadi orang yang terlalu mencintakan dunia sehingga kita lupa akan asal-usul dan tujuan kita dihidupkan. Hidup di dunia ini bukanlah hanya untuk bersukaria sahaja, tetapi di dunia inilah tempat kita menanam, dan di akhirat jugalah tempat kita menuai hasilnya. Dunia dan akhirat itu umpama rumput dan padi. Tanam padi, rumput akan tumbuh jua, tapi tanam rumput takkan tertumbuhnya padi. Begitulah jua dengan dunia dan akhirat. Apabila kita mengejar dunia, hanya dunia semata-mata yang akan kita dapat. Tetapi apabila kita mengejar akhirat, dunia juga akan turut bersama dengan kita. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.